Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya masuk awal sikit. InsyaAllah, semoga boleh lagi beri masa kepada sahabat-sahabat kita yang akan mengikuti, mungkin masuk lambat hari ini. Ini dah Khamis, malam Jumaat. Jadi InsyaAllah saya awalkan sikit supaya boleh kita bersembang panjang sikit sebelum kita tamat. Hari ini kalau tidak ada halangan mungkin saya cakap 30 ataupun 40 minit. Tajuk yang ketujuh, prinsipal yang ketujuh, iaitu dia kata action. Tuan-tuan tak boleh dapat ni semua daripada buku yang ditulis oleh Carol Wilson. Carol Wilson, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professional and Organisation. Best Practice in Performance Coaching. So, saya menggunakan daripada saranan yang disampaikan oleh Carol Wilson. Jadi kalau tuan-tuan berminat, bolehlah cari buku ni. Buku ni dah lama keluar. Saya baca masa zaman dulu. Saya sekarang guru, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar. Guru Fuad dan angin pun mula bergerak. So, sebelum saya sambung ke action hari ini, kita telah pun cakap 6 prinsipal. Total yang diberi 7 principles of coaching. Dia kata. Iaitu, mula-mula saya cakap tentang awareness. Kedua, saya cakap tentang responsibility. Hari ketiga, saya cakap tentang self-belief. Develop self-confidence. Yang keempat, blame free. Kita tidak menyalahi sesiapa. Yang kelima, solution focus. Jadi dalam tindakan kita buat tu, hendaklah kita menumpu kepada penyelesaian. Dan yang keenam semalam kita katakan cabaran ataupun action. Dan hari ini kita akan cakap action. Ini ke-7 benda ni, hari ini saya akan cakap yang ke-7 action ni. Dia ni kadang-kadang bukannya consequential, dia bukan urutan, tapi mengikut kemampuan, kebolehan, kaedah yang disampaikan oleh klien kepada kita. Sinilah letaknya kepada skill, kebolehan seorang coach apabila dia berhadapan dengan seorang coaching, membantu, nudging, membawa mereka menuju pada satu arah, menuju kepada terdapat 7. Tetapi kalau ikut ICF, dia menggunakan 11 core competencies. Dia ada 4 subdivision, jumlah dia equivalent to 11. Dan hari ini kita cakapkan action. Ke-7 ni, saya akan rambangkan sekali di dalam satu perbincangan juga hari ini. Today is the last day for the 7 principles of coaching. Jadi sesiapa yang ingin mengikuti hari pertama, kedua sampai ke-7 hari ini, tengoklah recording yang telah saya buat sebelum ini.
sama ada di saya punya Facebook, iaitu dalam saya punya page, dan juga di dalam saya punya YouTube. Syakir Mustafa, Master Certified Developer Coach. Tuan-tuan boleh ikuti semua ketujuh, termasuk hari ini ya, yang ketujuh, action. Apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan sebagai action? Kalau ikut yang saya tulis ni, action ni arti kata kasarnya ialah tindakan. Alright. Saya ada tulis di sini dan saya pinkan ya. Tajuk dia itu tindakan ataupun action. Coaching mendedahkan perspektif dan kesedaran baharu. Masa kita coach tu, sebelum dia nak pergi ke action tu, ke enam elemen prinsipal yang saya sebut tadi, dia akan membawa kepada kesedaran, kepada coachee yang kita sedang coach ni, dia melebarkan dia punya perspektif tentang isu yang dia bincang. Dengan cara ni, coach akan menerima pandangan baru daripada klien dia, yang membawa kepada lebih banyak pilihan, yang seterusnya membawa kepada keinginan untuk mengambil tindakan dan berubah. Maka daripada hasil inilah menyebabkan seseorang tu berasa banyak pula pilihan, banyak pula apa action yang dia boleh buat. Kalau tidak, dia rasa satu tu dia tahu, mai pidang tu, tapi rupanya banyak. Dan maka di sinilah coach memastikan tenaga ini disalurkan ke dalam tindakan dan perubahan tabiat seseorang tu. Bila dia dapat benda macam ni, dia punya positif tu dah mula berlaku dan orang kata excited yang dia boleh melebar, membuka isu-isu yang dia berbincang dengan coach dengan lebih selesa dan dengan tersedia ada untuk memerhatikan, memilih tindakan pilihan-pilihan yang bagi dia mungkin dia rasa sesuatu yang terbaik. Maka di sinilah baru dia buat tindakan. Jadi saya ulang balik, ketujuh-tujuh ni sebelum saya pergi kepada action, dia saling menyaling antara satu dengan lain. Dia merangkumi. Bila dia sampai ke peringkat action ni, insya-Allah dia melalui berbagai-bagai fasa. Dalam perbincangannya, fasa pembukaan minda, mencipta kesedaran, awareness, dan berasa tanggungjawab untuk mencari jawapan atas isu yang ditemukan, meningkatkan lagi self-belief, kepercayaan, dan insya-Allah yakin pada diri dia bahawa kurang berlaku blaming too much. Kalau tidak, kita fokus on the problem, kita blame on others for the problem, for the issue that we are looking at. Dan bila kita dapat kelima-lima tu tadi, keempat-empat tadi, maka yang kelima dia akan bincang, iaitu solution. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, solution tu main daripada pembukaan minda dan bermula kita cakap dengan dia sehingga sampai ke peringkat ni lebih berkeyakinan. Dan di samping itu pula disulamkan dengan satu perkataan ini, soalan-soalan dan perbincangan yang berteraskan kepada cabaran, challenge. Dan saya bagi contoh-contoh macam mana soalan-soalan cabaran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah cabaran punya perbincangan live saya semalam di video, sama ada YouTube ataupun di saya punya page. Tuan-tuan boleh cek balik, dan kalau boleh minta tuan-tuan like my Facebook, like my page, dan like and share and comment also my YouTube. Okay. Kalau tuan-tuan fikir action yang saya sebut tadi menyebabkan seseorang tu merasa yang dia buat tu boleh membuka minda dia dan sebagainya. Jadi maka di sinilah kadang-kadang soalan tu orang kata menjadi pelincir, mempermudahkan. Daripada soalan tu menyebabkan dia membuka kesedaran. Bunyi telefon. Jadi memberi kesedaran, dan secara tak langsung dia berlaku kesedaran membawa kepada self-directed learning. Keterbukaan diri dia untuk sanggup berbincang, mencari jalan, atau setengah sanggup pergi belajar untuk mengatasi isu yang lalui. Dan ikutlah kesedaran ini, mengikut peringkat-peringkat, sama ada kita buat coaching, adakah live coaching, executive coaching, ataupun team coaching,
ataupun leadership coaching. Ini tertakluk kepada definisi coaching yang kita guna. Dengan cara demikian, kejayaan seseorang itu dia terletak pada dua. Kadang-kadang kerja kuat dia sama, dan insyaAllah dengan kerjasama coach yang membantu dia untuk menimbulkan kekuatan dalaman sehingga dia mencapai di luaran. Sebab matlamat tu kalau dia letak di luar, tetapi yang bergerak matlamat tu yang dari dalam, itu internally, daripada dalam diri dia. Sebab all this tertakluk pada your world view, your meaning making, your sense making, and your behavior. Dan benda ni semua tertakluk bagaimana kejayaan dia nak lakukan tu, sebab tiap-tiap satu dia tengok satu isu tu dia boleh rongkai dengan kesendirinya mengikut kaedah-kaedah apa yang telah saya kemukakan kepada anda sebelum ni. Jadi apabila dia menuju kepada mencari penyelesaian ataupun solution focus, pendekatan dia akan berubah dan cuba dia akan deeper exploration, dia akan mengeksplorasikan, mengeksplore, dia explore-kan lagi banyak area-area yang mana dulu sebelum tu dia kurang sentuh ataupun dia kurang buat pengkajian. Maka di sinilah kadang-kadang kita boleh melihat semua ilmu yang ada pada diri tuan-tuan tu boleh pakai. Okey. Sama ada tuan-tuan ada ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, sama ada anda berkemampuan mencipta clean language ataupun bahasa yang katakan soalan yang bahasa bosif yang tidak diketahui jawapannya oleh coach, tetapi hanya diketahui oleh jawapannya oleh kita punya klien. Dan apabila action ni dia nak buat, semua orang dia akan mengikut pendedahan pengalaman yang dia lalui. Dan kalau kita melihat pula, apabila melalui pengalaman, kesedaran awareness, rasa perasaan tanggungjawab apa yang dia hadapi, secara tak langsung membina orang kata dia punya ni self belief, keyakinan diri, dan kurang menyalah orang dan start mula take up action and focus more toward solution. Jadi daripada situ, sebelum dia nak menuju pada solution, dia akan menghadapi cabaran yang sebelum ni, sebelum dia ambil tindakan pun dah ada dia. Dia tend to look at certain area yang membantutkan atau menghalang atau melemahkan sesuatu yang dia ingin ambil tindakan. Apabila dia nak menuju pada action ni, boleh kata insyaAllah dia punya keyakinan dah meningkat, dia punya positive energy meningkat, maka di situlah terletaknya orang kata sesuatu yang dia cuba buat, usaha yang tanpa putus, usaha yang tak berhenti. Jadi dengan kerti kata dia selalu bergerak ke hadapan mencari jawapan, ya, tanpa segan silu dan sebagainya. Daripada kesemua yang saya sebut tadi, action ni pula dia terletak kepada pencapaian kemampuan kebolehan mengikut peringkat paras developmental dia, developmental stage seseorang. Level mana dia berada? Adakah dia melihat satu hanya untuk kepentingan diri dia saja, ataupun dia melihat satu untuk kepentingan orang di sekelilingnya, ataupun adakah dia mengharapkan sesuatu bantuan lebih daripada orang, daripada usahanya sendiri. Dan setengah orang nak buat sesuatu, dia mengikuti prinsip-prinsip yang dia pegang, yang mengandungi, yang mengambil kira sama ada kepentingan diri dia dan kepentingan orang ramai. Semuanya ini dia mengikut the epistemic position dia, yang mana dia menggunakan worldview daripada sudut pandangan yang dia pegang. Maka benda ni sebab kalau fikir daripada dialectical thinking, dia terletak pada 4 moment, 4 perkara. Satu, dia akan mengupas action yang diambil itu mengikut structure atau mengikut kita punya contextual, apa yang dia telah lalui. Dan kadang-kadang apa yang dia telah lalui itu merupakan hanyalah pintu pembukaan atau cara sahaja. Selepas dia meneliti bahawa dari situ dia langkah ke hadapan yang mana dia akan dapat sesuatu yang berlainan dari cara yang dia pernah lalui sebagai satu usaha nak mempertingkatkan dia punya action. Yang kedua, action ni juga dia berteraskan kepada hubung kait antara dia dengan alam sekeliling dia, antara dia dengan environment dia.
mengikut landscape. Kalau dia seorang businessman, dia mengikut keadaan environment landscape yang sedang hadapi. Because landscape yang dihadapi sekarang ini merupakan sesuatu actuality dan akan berlaku reality mengikut kehendak perubahan masa dan zaman. Selepas berlakunya pemikiran yang melihat sudut-sudut 7 faktor yang saya sebut tadi, iaitu segala awareness, responsibility pada diri dia, keyakinan diri, dan keempat iaitu tidak menyalah pada orang lain sehingga boleh mampu fokus pada penyelesaian ataupun solution. Dan sebelum mencapai action, dia tentulah cuba ada action. Jadi ada challenge. Daripada challenge baru dapat action. Jadi barang siapa yang menggunakan guideline untuk mencapai matlamat dia dengan menggunakan SMART pun boleh juga. Tapi SMART bukan semua objektif boleh menggunakan SMART. Ya, SMART membantu. SMART adalah satu guardian, iaitu specific, measurable, achievable, reachable, and timely. Jadi all these factor dia terdapat di dalam elemen apabila dia nak menzahirkan satu action ataupun tindakan yang dia rasa dia nak ambil. Dan seterusnya dalam action ni juga, kalau tuan-tuan tengok balik daripada segi yang saya terang tadi, boleh membantu seseorang tu meningkatkan lagi teknik-teknik coaching dia. Dan of course, pertama sekali, dia kenalah meningkatkan dia punya kemampuan mendengar. Pendengaran, skill pendengaran. Ya, sebab kalau ikut kebiasaannya, pendengaran pertama, setengah orang bercakap. Ya, dia menunggu giliran untuk bercakap. Orang pertama, orang setengah pendengaran yang kebiasaan orang mendengar, is waiting for him to ask. Dia kata, dia fikir sesuatu yang dia fikir untuk menjayakan sesuatu daripada sudut dia. Jadi dia tak kira apa orang tu cakap. Itu pendengaran tu, kira dalam coaching kita tak boleh entertain. Sebab kalau kita buat macam tu, dia kata kita tidak mendengar kepada seseorang. Dan setengah orang pula, dia bercakap sesuatu mengikut pengalamannya. Tetapi di dalam coaching, coach tidak boleh menggunakan pengalaman dia sebagai satu asas nak memberi jawapan. Sebab tugasan coach bukannya bagi jawapan, tapi membantu dia punya klien mencari jalan usaha untuk mendapat jawapan dengan sendiri. Iaitu dia bukan saja nak gerakkan pengalaman dia, tapi pengalaman itu hanya untuk diri dia, tapi tak bersesuaian dengan pelanggan di depan. Dia kena fikir. Ada setengah orang nak mendengar, dia nak bagi advice. Kalau dia nak bagi advice, itu bukannya coaching. It can be mentoring, it can be consulting, dan any other thing. Alright? Dan yang keempat, dia mempunyai elemen-elemen coaching dengan banyak bertanya, dengan memahami apa yang disampaikan klien dia itu, bahawa satu yang sampai itu, dia talking about the truth pada diri klien. Tu dia cakap satu kebenaran yang datang pada diri pelanggan yang cakap depan kita. Dan maka di sinilah banyak perbincangan dan persoalan yang timbulkan menuju pada coaching. Iaitu soalan yang dia bertanya untuk menggalakkan klien berfikir dengan sendiri dan dibantu dengan soalan yang berteraskan kepada jawapan yang disampaikan oleh klien dia. Maka senang coach itu nak menjawab soalan sebab di dalam soalan itu terselip jawapan mengikut pandangan, kebolehan, coach itu punya pengalaman, pemikiran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehingga peringkat yang mana apabila soalan yang dia bertanya tu, jadi orang kata kalau dia ni sebut, dia kata intuitive listening. Umpama melihat, mendengar tu daripada apa yang sampai itu pengalaman yang bersesuaian dengan maksud yang disampaikan oleh pelanggan. Maka coaching teknik ni, maka walaupun bagaimanapun ketujuh elemen yang saya sebut tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, prinsip of coaching ni, dia masih juga tertakluk kepada kemampuan seorang coach. Jadi kalaulah semua coach yang saya sebut tadi, dia boleh menggunakan ketujuh prinsip ni, sama ada secara consequential, secara tak consequential,
akan membuka banyak ruang lingkup peluang pemikiran, krenio di pemikiran dia. Dia punya underline pemikiran dia akan mudah mencari jawapan. Maka dia tak orang kata terpaku pada satu kaedah pemikiran saja. Dan dari sinilah maka Koci yang berhadapan dengan kita tadi, dia mula berfikir dari sudut logik dan berubah daripada logik kepada beyond dan logik. Kadang-kadang logik itu boleh menyekatkan perkembangan. Jadi kita kalau nak guna logik, maka quite difficult kita nak buat destructive strategy. Dan begitu juga collaborative strategy. Dan benda yang saya sebut ni ada merupakan satu term-term yang punya makna yang tersendiri sebagai satu elemen dalam pembentukan mana-mana strategi, especially untuk membantu pelanggan mencari action, buat perancangan. Action ini bukan sekadar selepas kos saja, membantu klien yang kita kos tadi dengan sendirinya akan mencari solution, dan dia selepas di kos dia akan mencari lagi, orang kata pendetailan, cari lagi benda-benda yang lebih mendalam, action dia nak ambil, dan mungkin kadang-kadang dia boleh tingkat dan tambahkan. Sebab dalam salah satu elemen semalam challenge, soalan yang ditanya kepada coach kita tu untuk dia sebelum nak fikir action tu, dia katakan challenge. Soalan-soalan yang berbentuk action ni selalu yang ditanya oleh coach ni boleh menyebabkan coach yang berdepan dia tadi ni upah lebih tinggi lagi dia punya kemampuan terhadap kata-kata matlamat dia. Kalau sebelum kita challenge, dia nampak benda tu macam biasa. Tetapi setelah di challenge, dia terasa, oi, I can do more better than that. So mungkin kalau dulu dia kata, saya boleh dapat 2 saja, tiba-tiba dia kata boleh dapat 10 dan sebagainya. Daripada segi kebaikan hasil daripada pemikiran dia tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah terang dah tadi bentuk-bentuk 7 principles in coaching yang ditulis oleh Carol Wilson. Buku ni dia kirakan handbook, macam handbook ni sebagai satu buku rujukan. Jadi pada sahabat-sahabat kita ada depan, ada apa-apa pertanyaan, sila share, insya-Allah. Saya akan menjawab sikit, ada sini WhatsApp, apa yang saya sampai sini. InsyaAllah saya harap yang mana sudah dapat masuk ni tolong share. Saya tahu ramai yang lagi belum masuk. InsyaAllah saya tengok di sini. Sekiranya ada apa-apa soalan yang sebelum daripada ni pun silakan. Saya menggalakkanlah tuan-tuan dan puan share. Saya pun di sini ada permintaan nak share. Nanti saya pula nak minta share. Ada orang minta. Saya akan share dulu. Okey.
Okey. Saya telah pun memberi sikit panduan kepada sahabat-sahabat. Jadi kalau sekiranya kita ingin mengetahui, maka di sinilah kemampuan seorang coach mencipta soalan, misalnya soalan-soalan yang kita kata terbuka dan soalan-soalan yang berbentuk clean, okay? Dan soalan-soalan yang tidak ada leading ataupun judgmental punya soalan. Jadi banyakkan soalan yang bertanya soalan-soalan yang terbuka. Dan di peringkat action ni jugalah kebanyak soalan-soalan terbuka yang akan ditonjolkan oleh seorang coach mengikut tahap kebolehan, kemampuan dan pengalaman seseorang buat coaching. Jadi maksud saya ni tahap seseorang buat coaching tu maksud dia mungkin dia telah coach berbagai-bagai jenis peringkat bagai-bagai jenis coaching ataupun setengah dia specialize certain area of coaching dan bagai-bagai bentuk peningkatan kebolehan ataupun seorang yang dia coach tu mengikut pangkat dan keperluan seseorang. Jadi maka di sinilah kebolehan dia bertanya soalan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ada pernah buat soal ini sesuatu, you boleh share dengan saya. Dan selalunya soalan yang kita tu ialah soalan yang berbentuk mudah. Soalan yang bentuk mudah untuk dipahami dan soalan mudah itulah kadang-kadang dia lebih powerful sebab klien yang kita membantu untuk mencari jawapan tadi, dia dengan mudah akan mampu dan berkebolehan untuk mencari jawapan. Dan bahasa yang digunakan tu, apa yang disampaikan dengan kaedah tone dan space bahasa yang digunakan tu diambil kira semasa kita menjalankan coaching. Sebab tu kalau tuan-tuan tahu kata misalnya body language, boleh juga membantu tuan-tuan untuk melihat sesuatu berbeza pada yang dulu. Jadi maka di sinilah apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni, boleh tuan-tuan boleh tangkap balik makna yang saya sebut daripada mula dulu sehingga kini dengan maksud yang mungkin sebelum tu berbeza dengan maksud yang kita boleh fahami sekarang. Dan bahasa yang digunakan bukan sahaja bahasa, tapi soalan yang tanya sesuatu tu memang persis. Kita tidak ada langsung jawapan kadang-kadang. Sebab dia menceritakan sesuatu mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Cerita yang mana kita pun tidak ada di situ. Maka soalan yang kita tanya tu, dia saja yang tahu jawapan. Itu dia katakan clean question. Jadi, cara bertanya pun memang orang kata membantu klien tu sendiri. Dan kadang-kadang cara coach bertanya tu, coach ni pun merasa terpanggil untuk mencipta soalan yang lebih baik dengan sendirinya. Dan soalan-soalan tu kadang-kadang pendek ataupun yang boleh panjang sikit, kadang-kadang dia paraphrase ataupun dia rephrase balik ataupun dia reframing, reframing dan sebagainya. Semua tu boleh pakai. Dan bagi tu juga dia memberi feedback semasa dalam coaching session tu, dia boleh bagi feedback. Feedback tu bukan jawapan. Itu feedback pun kita kena belajar jugalah. Alright. Jadi apa yang saya terang pada 7 ni, dia terletak pada apa saja model coaching yang kamu pakai. Sama ada kamu nak pakai bentuk yang ada melibatkan dengan grow ataupun EQ dan lain-lain. Tuan-tuan semua boleh guna pakai dan guna mengikut kaedah yang membantu seseorang tu untuk mencari solution. Dan all this terletak kepada 4 benda. Selain 7 yang saya sebutkan tadi, kalau tengok based atas emotional EQ, emotional quotients, dia terdapat 4. Satu atas diri kita self dan satu on others. Bila kata self tu, kita punya self awareness. Macam mana perasaan kita? Kita melihat dari sudut tu. Kalau others, awareness of others, what they are feeling. Macam mana pula mereka merasakan into on others. Itu daripada segi awareness. Kalau daripada segi action pula, dalam untuk mencipta soalan ni, nak ciptakan action, tindakan, dia akan fikir, macam mana patut saya rasakan kalau sekiranya saya berjaya? Apa yang saya boleh lakukan sekiranya saya nak berusaha untuk mencapaikan? Itu pada diri dia. Tapi kalau melihat daripada social skill yang mana impact ada pada diri dia, maka dia akan fikir daripada satu sudut.
Kalau saya buat satu ini, perasaan saya bagaimana dia membantu saya dan orang sekeliling saya bersama-sama kerjasama untuk mencari jawapan. Ini adalah satu orang kata daya usaha yang memerlukan pendedahan, pengalaman dan dibantu dengan sahabat-sahabat yang berkebolehan. Of course, kalau orang setengah tu dia ada kemampuan, dia ada mentor, coach. Maka bila ada mentor coach, maka apa yang terlepas dan terlupa ataupun sesuatu yang tidak merupakan satu keutamaan, maka coach akan membantu kita. Maka di sinilah letak apa yang telah sebut tadi dan 7 hari sudah yang kita katakan 7 principle, ataupun dia panggil the 7 principles of coaching yang ditulis oleh Carol Wilson. Dan dia punya handbook ni, saya mula-mula dia keluar dulu ialah lebih kurang tak lama, 2007 yang lalu. 2007 yang lalu, lebih kurang 15 tahun yang lalu. So yang dia tulis ni membantu orang memahami sesuatu dengan clear. Jadi sebagai rumusan, apa yang kita sebut tadi memangnya lah. Kalau tengok dalam 11 core competencies pun dia ada sebut pasal creating awareness, dia ada cakap pasal responsibility, dia ada cakap self-belief, dia ada cakap blame free, dan solution focus, challenge dan action. Sekiranya anda boleh mempunyai ilmu ni, membantu banyak kita menjalankan tugas. Tidak kita tanpa rigid melihat orang semua salah, kita betul. Sebab kita menggunakan mengajar, kita menggunakan modul. Jadi modul itu adalah jawapan pada persoalan yang kita bawa dalam training. Tetapi di dalam coaching, modul kita ialah the person in front of us. If we can understand the person, the persona of the person in front of us, kita boleh ikut keperluan dia. Jadi setengah orang bermula sesuatu dengan proses. Dia cerita, saya sekarang ni saya cuba nak mencari sekian. Itu dia cerita. Setengah orang cerita, apa yang saya pernah lalui, dia cerita bermula dengan pengalaman ataupun satu terminologi dia panggil contextual. Dan daripada dua-dua dulu, dia akan daripada contextual dia cerita pula, dia mengait pada orang lain pula. Yang tu panggil other dependent. So ketiga-tiga ni hubungan dia panggil relationship. Dan keseluruhan pula yang berkemampuan ada setengah dia main, dia cerita terus. Dia kata kalau ikut keadaan sekarang, apa berlaku, apa saja yang berlaku di Amerika dan di Jepun, sekejap dah sampai kita di sini. Ada makna dah. Alright? Itu menunjuk kata dia menceritakan relationship. Kita punya relationship cepat dengan handphone, dengan Zoom, dengan kamera, dengan WhatsApp, email, cepat relationship. Dan setengah orang kata pula, saya sedang memati perkembangan ekonomi. Dia cerita benda macam tu pun, pemikiran kita, meaning making dia bermaksud yang tersurat dan tersirat. Dia menceritakan sesuatu yang contextual telah pun berlaku di depan mata kita. Sebab dia bercerita sesuatu tentang dia melihat. Dan yang ketiga, dia menceritakan, kalau satu, dia kata, apa yang berlaku di mana-mana pun, kita kena ambil consideration juga bagaimana kita nak mengatasinya mengikut sesuatu yang sedang mendatang. Itu dia bercakap satu proses yang belum lagi berlaku, sesuatu yang kita perlu bagi tumpuan untuk mengatasinya. Sekiranya dia cakap, dia kata, wah kita sekarang ni kita kena buat secara yang macam ni, kita memikirkan perubahan yang berlaku di sana, di sini, dan juga hubungan kait kita dan sebagainya dengan pengeluaran teknologi baru, maka kita terpaksa buat satu untuk kaedah. Itu dia cakap hubungan transformation. Kena belajar tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia panggil transformational statement. Jadi kesemua tu ada key dia. Ada point area yang menunjukkan bahawa yang dia bercakap tu semua ada kaedah. Dan benda-benda yang sebut tadi, kalau ikut daripada segi kaedah, ini action, the last one yang sebut tadi, seperti yang saya tulis di kita punya ni, iaitu benda ni mendedahkan perspektif dan kesedaran baru
Dengan cara kita cakap tanpa kita mengajar. Dia dengan sendirinya timbul kesedaran. Especially saya train a lot of trainers and I train a lot of coaches yang pandai-pandai. Mereka automatically dah dapat. Why don't I think this way before? Dia kata. Sebab when kita put it something as a tool, as a key point for them to open up a new windows, itu merupakan satu kepercayaan. Sebab tu juga bila nak menyentuh dengan action ni, dengan cara ni, bila kau dapat sesuatu dan bercakap sesuatu kepada orang di depan dia, cara tak langsung dia mendapat, orang bawah dapat pandangan baru. New perspective. Yang membawa kepada lebih banyak pilihan. Sehingga dia kata, oi saya ingat, ada 2 choice, rupanya ada 10 choices, dia kata. Dia percaya tuan-tuan dan puan, orang mai kat kita, dia kata saya ada peluang 10. Apabila kita buat training, dia berpeluang 50 pilihan. Itu dalam training. Strategic planning yang saya buat. Terkejut dia, 50. And then kita tak pakai scenario planning. Kita tak pakai hindsight, insight dan semua teknik strategi yang ada. Dan di samping itu juga, apabila dia buat pilihan banyak, maka dia rasa apa yang set dia punya goal tu mudah. Jadi mudah dia nak capai dan mudah dia mengubah. Bahkan dia memastikan tenaga dia dalam semasa kita proses nak menjalankan ambil action ni, dia salurkan semua energi, apa kata, positive energy. Dan perubahan tabiat dia pun dia berubah. Masa dia pasal excited dengan dia lalui ini. Dan setengah orang sampai orang kata tak sabar nak tunggu siang. Nak menjalankan apa yang ingin laksanakan dalam bentuk action. Dan di sinilah saya kata ke-7 benda ataupun ke-6 benda sebelum ni yang kita cakap di dalam bentuk percakapan kita sebagai seorang coach kah, sebagai trainer kah, kalau kita ada ke-7 elemen, sesuatu yang kita sampaikan menggerakkan kesedaran, awareness dan meningkatkan rasanya tanggungjawab seseorang. Dan yang ketiga, kalau dulu confident dia kurang, self-confident dia kurang, self-belief dia kurang, hari ini dia tingkatkan lagi self-belief dia. Sebab tu dibayar begitu mahal kepada coach dan konsultan yang berkemampuan jalankan. Dan yang keempat, kalau dulu dia mesti cakap, I buat ni kerana ni. Now, bukan tak ada, become lesser and lesser blame of others. Lesser because whatever happen, we have to accept it dengan seadanya, try mengatasi kemampuan yang kita ada. Asyik dia kata, kerana yang ni kita tak buat, kerana yang ni tak buat. We are the same person on the same spot. We are not moving anywhere. Coaching bukan macam tu. Dia menggerakkan sesuatu menuju ke hadapan, walaupun kadang-kadang you patah balik sikit, tapi you still move forward. Dan apabila ke-settle, dia bersedar, dia rasa tanggungjawab, meningkatkan keyakinan dia tak menyalah orang, makalah timbul keinsapan mencari jalan untuk mencari solution. Maka di sinilah dia membantu orang tu fokus kepada solution. Dan saya sebut semalam, walaupun dia dapat solution tu, kadang-kadang dia challenge solution tu, dia test solution tu dengan challenging question. Dan kalau siapa buat scenario planning, dia ask a lot of question. Rajin tengok dalam video YouTube saya 2 tahun yang lalu, saya ada cakap the dot in the sky. Tajuk the dot in the sky. Tuan-tuan boleh melihat. Alright, dan saya dah cakap lebih kurang 45 minit dalam YouTube. Dan apabila kesemua tu, maka dari situ dia ambil ke peringkat tindakan, action plan. Rupanya nak pergi ke action plan tu, kita dah dengar orang kata, oh saya dah code dah. Dia dah keluar action plan dah. Action plan tu hanya duduk di atas kertas saja. Tak bergerak dalam tindakan, implementasi ataupun implementation. Maka kadang-kadang bila kita coach tu, kenalah masak secukupnya. Maka walaupun 45 minit, tuan-tuan dan puan-puan, membantu klien kita mencari penyelesaian yang ada pada diri dia. Okey. Saya ingat sekarang ni saya punya tempat tunggu dah mula hujan. Jadi kalau ada sesiapa yang tengok nanti, tolong share kepada sahabat-sahabat kita semua. Jadi saya rasa ramai lagi orang yang boleh masuk sebab sekarang ni dah hujan lebat. Jadi saya harap semoga yang dapat ikuti ini
ada sedikit mendapat penambahan dan meningkatkan lagi kemampuan anda. Sekiranya sahabat-sahabat yang ada di sini ditanya ingin untuk bertanya, sila tulis jawapan anda ataupun question anda di sini. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya semampu yang saya boleh. Jadi secara tak langsung akan meningkatkan lagi keyakinan diri sahabat semua. Jadi kalau ada yang mengikuti, please share, sebab tadi saya start awal, sekarang dah sini dah mula hujan. Jadi kalau bolehlah share dengan sahabat-sahabat. Kalau ada sahabat yang boleh di-sharekan, saya ucapkan syabas dan terima kasih kepada peserta yang boleh mengikuti. Yang mana tak ikuti sekarang boleh tengok kita punya recording nanti. Mudah-mudahan percakapan ringkas ini membantu anda semua kita mengikuti sesuatu yang boleh tingkatkan lagi sesuatu yang kita tahu, dan secara tak langsung kita sentiasa dalam keadaan mencari jalan meningkatkan segala usaha yang kita cuba buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya dah cakap lebih kurang 45 minit. Sebab hari ni saya bermula lebih awal. Okey. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada sahabat-sahabat yang mengikuti Facebook saya hari ini. Hari ini saya dah selesaikan ke-7 elemen prinsip di dalam kita punya 7 principles of coaching, yang mana memudahkan seseorang itu mendapatkan action. Dan jadi rupanya di dalam cakap 45 minit ataupun sejam coaching kita dengan klien kita, sama ada consequential atau not consequential kan mengikut perkeluhan, sekurang-kurangnya ada 7 benda di dalam. Dia create awareness, dia bagi orang tu rasa bertanggungjawab, dia meyakinkan kemampuan diri dia untuk cari jalan dan penyelesaian. Secara tak langsung dia kurang mengalah orang, maka membantu dia melihat pada solution, dia solution focus. Maka sila underline pemikiran dia, darah pun keluar dalam bentuk positif, energi timbul. Sebelum tu dia tentu berhadapan dengan jawapan yang beri dengan challenge, cabaran yang mungkin dia lalui. Selepas selesai itu semua, maka dia akan membentuk action plan. Dan daripada situ insya-Allah dia akan ambil tindakan. Maka bukan sekedar action plan tertulis di atas kertas, tetapi boleh dilaksanakan dengan action plan. Jadi tuan-tuan dan puan, setakat ini saja saya cakap. Ucapan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang puan dapat mengikuti ini. Dan yang mendapat ini tolong share supaya sahabat yang tak boleh masuk ini, mungkin tak boleh masuk. KL sekarang dah mulai hujan lebat. Saya tak tahu di mana tempat lagi hujan. Kawasan saya orang Ulu Kelang dekat Gombak dah hujan. InsyaAllah mungkin ramai berhujan later. Mohon maaf silap cakap, laju cakap, lembab cakap dan semua itu kelemahan saya. Semua kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, esok kita jumpa lagi dengan tajuk yang lebih interesting. Kita jumpa lagi besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.